Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu bab 13, kebarangkalian. Kebarangkalian mudah matematik tingkatan 2. Okey, untuk subtopik yang pertama kita akan belajar tentang 13.1 iaitu kebarangkalian eksperimen. Okey, kebarang eksperimen ni bukanlah bermaksud kita ingin membuat eksperimen, tetapi ia adalah dalam keadaan kita bereksperimen dalam kehidupan kita. Okey, next slide. Okey, maksud kebarangkalian. Apakah maksud kebarangkalian? Kebarangkalian ini bermaksud ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun peratusan. Okey, untuk 13.1 kita akan belajar tentang kebarangkalian eksperimen. Okey, untuk kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa, ini adalah formula yang kita guna pakai. Okey, kebarangkalian eksperimen bagi suatu eksperimen adalah kekerapan berlakunya peristiwa. Kekerapan berlakunya peristiwa itu bermaksud, sebagai contoh, kita baling dadu dan dadu itu mendapat nombor 6 sebanyak 3 kali. Jadi 3 itu adalah dipanggil kekerapan berlakunya peristiwa dan dibahagikan dengan bilangan cubaan, iaitu bilangan cubaan itu adalah sebanyak 3 kali juga. Maksudnya bila kita baling dadu tersebut 3 kali, itu adalah dipanggil sebagai bilangan cubaan. Okey, seterusnya adalah untuk soalan pengukuhan. Kamu semua boleh lihat muka surat, buku teks muka surat 279. Okey, soalannya adalah lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu dengan adil. Okey, melambung sebiji dadu. Tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap. Maksudnya apabila kita baling dadu tersebut, kita hanya perlu mengambil kira nombor genap kepada 16 percubaan. Okey, mari kita lihat bagaimana cara untuk menjawab soalan ini. Okey, ini adalah jawapan. Okey, ini adalah contoh bilangan dadu yang kita baling tadi. Okey, mari kita kira berapa bilangan dadu, balingan bilangan dadu yang kita dapat nombor genap. Okey, nombor genap ni bermaksud 2, 4, 6. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Jadi kita boleh menggunakan eksperimen formula tadi, iaitu bilangan memperoleh nombor genap sama dengan 7. Okey, dibahagikan dengan bilangan cubaan. Okey, bilangan cubaan kita mendapat per 16. Jadi jawapannya adalah 7 per 16. Kita tak perlu kecilkan sebab ini adalah pecahan yang paling kecil. Okey. Untuk subtopik yang kedua, kita akan belajar tentang 13.2 kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, apa maksud subtopik ni? Okey, jom kita belajar. Okey, ini adalah definisi-definisi yang kita perlu tahu dalam subtopik ini. Okey, yang pertama adalah ruang sampel. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang sampel? Ruang sampel adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, ruang sampel ini adalah set. Okey, peristiwa pula bermaksud set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi ruang suatu sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, peristiwa ini adalah set kesudahan. Okey, kita kurang faham lagi. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ruang sampel dan juga peristiwa. Okey, ini adalah satu soalan pengukuhan yang kamu boleh lihat dalam buku teks kamu. Okey, ini adalah apabila sebiji dadu dilambungkan,
Nombor yang tertera boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Walaupun nombor sama tertera namun masih dalam julat 1 hingga 6. Okey, maka senarai kesudahan bagi lambungan dadu ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ruang sampel bagi lambungan dadu ini adalah S sama dengan kurungan 1, 2, 3, 4, sepatutnya di sini ya. 5 dan 6 tutup balik kurungan kamu. Okey, ini adalah contoh penulisan matematik untuk ruang sampel. Okey, ini adalah soalan pengukuhan yang kedua dalam buku teks juga. Dalam suatu sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dalam balang yang mengandungi macam kita cabut undi kad tersebut. Okey, mengandungi kad bertulis K, A, S, U dan T. Okey, senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa untuk memilih huruf konsonan. Okey, untuk sampel S ialah kita perlu tulis ruang sampel ini adalah kurungan Q, A, S, U, T, tutup balik kurungan. Okey, untuk menjawab soalan A, huruf konsonan ialah K, S dan T. Okey, cara penulisannya adalah seperti ini. Sama dengan kurungan K, S, T dan juga tutup balik kurungan K. Ingat ya, kamu perlu wajib tutup balik kurungan ini. Sekiranya kamu lupa ataupun tak tahu untuk menulis kurungan, kamu tidak akan diberi markah. Okey, untuk menjawab soalan B pula, B memerlukan huruf vokal. Vokal ini huruf yang A, E, I, O, U. Jadi dalam kasut ini mengandungi hanya dua sahaja, iaitu A dan juga U. Okey, jadi cara penulisannya adalah sama. Kurungan A, U, tutup balik kurungan. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan ini. Okey, untuk soalan pengukuhan contoh 6, balang A. Contoh ini adalah balang A. Dia mengandungi kad yang berlabel huruf I sahaja. Manakala balang B ini mengandungi huruf I, K, A dan juga N. Jadi sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. Jadi kita boleh lihat di sini apabila I diletakkan bersama I juga, dia akan menjadi I. Okey, I dengan K akan menjadi I, K. Apabila I dengan A, ia akan menjadi IA. Apabila I dengan N, ia akan menjadi IN. Okey, mari kita jawab soalan ini. Yang pertama, senaraikan unsur yang terdapat dalam ruang sampel ini. Inilah kita senaraikan ini, jadi kita perlu tulis dalam keadaan ini. Okey, S ialah I dengan I. Macam tadilah kita buat I dengan I. Tutup kurungan. Okey, ini adalah satu penulisan yang penting kamu perlu ingat. Kurungan ini berbeza dengan kurungan ini ya. Saya lupa nama dia apa. Tapi kamu boleh Google balik apa nama jenis kurungan ini. Okey, tutup balik kurungan. Kemudian koma yang penting untuk membahagikan antara kurungan ini dengan kurungan ini. Okey, lepas tu IK, IA, IN. Okey, jangan lupa tutup balik kurungan. Okey. Untuk soalan B pula, senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh pasangan huruf yang sama. Itu kita perlu menggunakan X. Okey, untuk soalan ini peristiwa X ialah kita soalan B tadi berbunyi apakah yang mempunyai huruf yang sama. Jadi
huruf yang sama adalah satu sahaja, iaitu I dan I. Jadi kita perlu tulis peristiwa X sama dengan kurungan I,